episod JTV. COVID-19. Tentunya kita semua bimbang akan pandemik yang sedang melanda dunia sekarang ini. Susulan itu, kerajaan telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan. Namun begitu, hal ini tidak sesekali menjadi masalah bagi PSSS Kegetang untuk menganjurkan lisensi buku guru-guru sempena bulan. Jom membaca. Sama-sama kita saksikan. Awal suruhan ialah membaca, menuntut ilmu di seluruh budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, jadi terima kasihlah saya ucapkan kepada semua cikgu yang dapat meluangkan masa untuk program kita pada hari ini, iaitu lisensi buku guru-guru JITAS. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Saya nak letakkan buku berkenaan dengan isu-isu perubatan dan hubungan dengan perkara yang membatalkan puasa. Buku ni asalnya satu buku yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Syekh Ahmad Muhammad Khalil. Ia berkenaan dengan isu kontemporari berkaitan dengan puasa. Buku ini telah diterjemahkan oleh Profesor Dr. Basri bin Ibrahim, yang mana buku ini dia mengupas berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan kontemporari. Perkara-perkara kontemporari yang berkaitan dengan puasa ini dibincangkan benda isu-isu barulah, isu-isu baru yang digunakan, dan buku ni jugalah artikel Syekh Muhammad Khalil dari asalnya bertajuk Muftirat Asyam Al-Mu'asarah, yang menjadi semangat bila saya baca dulunya, dan hak ni lah tesis saya berdasarkan kepada idea daripada buku ni lah, tesis master saya dulu. Iaitulah dalam buku ni membincangkan perkara-perkara yang membatalkan puasa mengikut mazhab. Sebab biasanya kita batal puasa ni kita bincang mazhab Syafi'i je. Tetapi bila isu perubatan dia berkait dengan mazhab 4 dan termasuk isu-isu membatalkan puasa. Contoh, kalau dulu kita kata, orang tua kata kalau sembelit, minta maaf saya sebutlah. Kalau sembelit, kalau dah tahan nafas tu teruk masuk najis tu batal puasa. Sedangkan kalau kita tengok dalam buku-buku kalangan ulama-ulama kontemporari dan juga pembincang ulama tidak sampai peringkat gitu. Dan yang menariknya buku ni dia bincang berkait dengan isu-isu yang membatalkan puasa, benda-benda yang masuk ikut hidung, benda-benda yang masuk ikut mulut, benda-benda yang masuk ikut kulit, benda-benda yang masuk ikut kemaluan depan dan belakang. Contohnya penggunaan inhaler masa bulan Ramadan, boleh ataupun tidak. Penggunaan inhaler pada siang Ramadan batal puasa ataupun tidak, ikut mulut. Guna obat, guna oksigen orang yang lelah, untuk pakai nebulizer ikut mulut. Lepas tu orang yang sakit jantung makan pil bawah lidah, GTN nitrat tu, dia bincang benda yang masuk tu dan dibincangkan hukum berkenaan dengan perkara itu. Yang kedua, benda masuk ikut hidung, obat titis hidung, obat cuci hidung, oksigen, bius ikut hidung dan seumpamanya. Yang ketiga, bincang benda yang masuk ikut telinga, obat titis telinga, cuci telinga siang hari Ramadan. Yang keempat, benda yang masuk ke mata, titik air mata, titik obat mata tu, bila kita titik kita rasa pahit pada dekok, dikira batal puasa ataupun tidak. Kemudian perkara-perkara yang berkait dengan suntikan, suntik sama ada suntik bawah kulit, lapisan dermis, epidermis, tinus, cutinus dan sebagainya. Orang yang suntik pakai minyak gosok siang hari Ramadan, pakai plaster berubat orang yang kanser, pakai plaster kuasa kulit, pakai plaster berubat pada lengan itu, pada tubuh, pada kulit itu, yang menghilangkan rasa lapar, batal puasa ataupun tidak. Tu bagi orang yang kulit lah. Kemudian ikut melalui kulit juga orang yang cuci buah pinggang, dialisis dan hemodialisis, batal puasa ataupun tidak. Itu dibincangkan dalam ini, dan jawapan-jawapan yang menarik mengikut kajian semasa. Atau kemudian orang yang buasir terpaksa masuk pil untuk rawat buasir dia, batal puasa ataupun tidak, masuk obat ikut tubuh, batal puasa ataupun tidak. Dan orang yang cek ikut saluran kencing dan seumpamanya dibincangkan batal puasa ataupun tidak. Satu benda yang menarik dalam buku ni. Dan buku ni diterjemah bahasa Melayu dalam 59 muka surat aje. Dan boleh baca dalam masa 2 jam lah, siap, sejam pun siap baca buku ni. Cuma dia berkait dengan ilmiah sikit, yang menariknya dia berkait dengan isu kontemporari. Kalau ni saya ringkaslah, saya bentangkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buku tajuk ni buku ni.
Tajuk dia hadiah buat muslimah, panduan asas fiqh wanita. Okey, ni sebuah buku ni yang terkandungnya dalamnya perkara asas fardu ain lah, khusus yang berkaitan dengan wanita seperti bersuci, jenis air, pembahagian najis, istijak, tayamum, semua tu, jenis darah semua tu. Pergaulan, perhiasan dan mendidik anak dan juga poligami yang berlaku dalam ni. Hukum yang dipersembahkan dalam ni dia ada nas Al-Quran lalu dan hadis. Isu yang dibincangkan isu-isu biasalah yang terjadi kepada wanita. Dan ia ni sesuai untuk semua wanita, gadis, remaja dan kita lah wanita dewasa. Buku ini terbitan Telaga Biru. Okay, saya rasa tu je lah. Buku yang saya baca ni ialah berkenaan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ni dikarang oleh Zulkarnain Dollah dan diterbitkan oleh Publishing House Sendirian Berhad, PTS. Dalam buku ni banyak juga kandungan berkenaan dengan sunnah-sunnah Rasulullah dalam amalan seharian, melakukan sunnahnya sangat menekan mata biarpun 10 tahun Rasulullah sudah tetap menjadi ikutan orang Islam yang ingin melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan juga para sahabat juga mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Buku ini juga menghimpunkan amalan Rasulullah SAW di sepanjang hari, bermula daripada baginda bangun tidur sehinggalah kembali malamnya. Selain daripada itu, buku ini juga dilengkapi dengan amalan pada waktu-waktu yang tertentu. Ia memudahkan pembaca bagi merujuk ciri-ciri fizikal dan mukjizat Rasulullah. Ulasan itu sajalah. Saya terima kasih. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ni buku saya. Buku yang saya baca tajuknya Sajian Makanan Seisi Keluarga. Okay. Walaupun dekat bulan puasa ni bukan buku resepi ni. Ni bukan buku resepi. Baik, buku ni adalah keluaran pada tahun cetakan yang pertama tahun 2003. Okey. Jadi buku ni mengandungi maklumat-maklumat berkaitan dengan pemakanan sempurna yang perlu diambil oleh manusia lah. Okey Jadi buku ni mengandungi 115 muka surat yang terkandung di dalam 20 bab. Okey, penulis buku ni Muhammad Hafizuddin Sani dengan penerbitan 1000 dinar. Okey. Jadi ada 20 bab, 115 muka surat, cuma saya nak sedikit perkongsian tentang satu bab dalam buku ni, iaitu bab yang ke-18, bagaimana memilih makanan yang baik lah. Kalau dalam buku ni ada ceritakan, dalam buku ini, dalam bab ini Rasulullah SAW telah menyarankan beberapa makanan yang berkhasiat untuk kesihatan. Antaranya buah-buahan, khasiat cuka untuk menyembuhkan penyakit, khasiat daging, khasiat buah delima, khasiat madu lebah, khasiat halia, khasiat susu, dan juga disarankan untuk ambil makanan dan makan dengan tangan kanan serta elakkan pembadiran. Itulah satu bab yang saya nak kongsikan di sinilah. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini buku yang saya dah baca, Indahnya Hidup Bersyariat, ditulis oleh Datuk Ismail Kamus. Buku ni berkaitan dengan panduan untuk kita, sesuai untuk semua.
Yang lebih menarik dia kulit buku dia ada siap, ada gambar dalam tu. Lepas tu dia lebih kurang dalam 308 surat gambar. Ini solat jenazah, cara solat orang sakit saja. Baru hari ni baca buku berkaitan dengan 7 hari untuk ingat makna bacaan dalam solat. Keseluruhannya lah dalam masa 7 hari yang kita boleh praktik kepada keluarga kita, kepada anak murid kita, kita boleh gunalah kaedah-kaedah yang disampaikan dalam buku ni. Buku ni buku suratnya 102 surat yang ditulis oleh Muhammad Razali Kamarudin, yang mana buku ni mendapat pensyarafan daripada Datuk Zulkifli Muhammad Al-Basri lah berkaitan dengan kaedah untuk kita ingat makna dalam bacaan solat, yang mana dia memberi dalam masa 7 hari kalau kita istiqamah lah kita akan dapat mengingati semua makna bacaan dalam solat kita. Dan dia kerana dia menggunakan kaedah kad, yang mana kita boleh merancang hafalan makna bacaan ni dalam solat selama 7 hari tanpa menjaskan aktiviti harian kita. Lebih 7 hari pun tak apa. Tetapi dia bagi kita kaedah dalam masa 7 hari, kalau kita buat betul-betul, insya-Allah kita boleh mengingati makna bacaan dalam sembahyang kita. Sebagai contohnya, dia bagi kumpulan kosakata lah. Kosakata. Rasa nampak tak ni? Contoh kad ni bagi nampak tak ni? Jadi kita boleh ajarlah budak-budak kita cara nak mengingati bacaan dalam solat mereka lah. Kalau kita buat kaedah ni, jadi insya-Allah kalau kita praktikkan, pelajar kita dapat mengingatilah bacaan dalam solat. Maksudnya menggunakan kaedah kad dan juga kumpulan dalam kad ini. Itu saja, terima kasih. Okay, Assalamualaikum, terima kasih Pengerusi Majlis, guru penulung kanan, rakan-rakan online sekalian. Okay. Malam ni saya nak kongsi sikit buku yang saya baca, iaitu Akhlak Pelajar Cemerlang. Rasa mungkin ada dah yang pernah baca buku ni, sebab buku ni ialah terbitan Majlis Agama Islam Maidan Terengganu. Buku ini dicetak oleh Syarikat Percetakan Yayasan Islam Terengganu. Jadi buku ni juga mengandungi 155 muka surat. Buku ni ditulis oleh Hasnan Kasan. Dipercetakan pertama pada tahun 2008. Buku ni perihalkan tentang akhlak pelajar cemerlang terhadap ibu bapa, terhadap guru. Dalam buku ni juga terdapat 7 bab semua sekali, iaitu dia huraikan tentang, bincangkan tentang akhlak pelajar-pelajar terhadap ilmu itu sendiri, iaitu kita belajar ilmu fardu kifayah dan fardu ain, akhlak pelajar terhadap Allah, akhlak pelajar terhadap Rasulullah SAW, akhlak pelajar terhadap ibu bapa, akhlak pelajar terhadap guru, akhlak pelajar terhadap jiran, dan akhir sekali akhlak pelajar terhadap rakan. Jadi bila akhlak pelajar dia cemerlang, dia semestinya akan cemerlanglah akademik dia. Dalam setiap bab pun dia buat kesimpulan-kesimpulan tentang terhadap inilah akhlak pelajar terhadap semua yang saya sebut tadi. Ada 7 bab. Saya rasa senang, mudah dia faham buku ni. Buku ni mudah faham untuk pelajar-pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah. Itu saja. Sekian, terima kasih. Kepada Ustazah Hila, selamat malam lah kepada semua kawan-kawan yang tengok online sekarang, PK PK-Ko. Saya nak share buku yang saya dah baca, memandangkan kita masa yang ada dengan buku yang ada kat rumah pun tak banyak, jadi saya ambil je lah mana buku ada kat rumah ni. Jadi buku yang saya baca, sempena kita nak puasa dalam 2 hari lagi,
Buku ni tajuk Risalah Puasa, Rahsia dan Hikmahnya. Okay, kalau tengok kepada buku ni sebenarnya simple je buku dia. Dia budak berat pun sebab dia punya muka surat pun cuma dalam 60 muka surat saja. Okay, saya share dulu penulis siapa. Kalau kita tengok memang sangat mudah untuk kita baca dan faham lah kalau untuk kita puasa lah dalam bahasa yang mudah saja buku ni. Okay, dia punya penulis dia adalah Rashidi Jamil Ar-Rashid. Penulis dia Rashidi Jamil Ar-Rashid. Tajuk dia Risalah Puasa, Rahsia dan Hikmahnya. Lebih kurang je buku yang Ustaz dia tadi, cuma buku Ustaz tu mungkin lebih berat sikit lah. Kalau buku saya ni, tipe je saya baca ni. Tak banyak bab, cuma ada 3 bab sahaja. Okey, bab pertama pasal puasa. Yang kedua Ramadan. Yang ketiga adalah nuzul Al-Quran dan Lailatul Qadar. Siapa-siapa baca tu akan faham lah kalau jadi kita berkenaan dengan puasa. Jadi saya rasa tu je lah, saya tak plan nak cakap banyak lah sebab puasa ni ramai ada tahu kan. Cakap detail dari segi balik semua lah. Dari itu je lah daripada saya. Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsi tentang satu buku yang bertajuk Children and Their Development. Okey, buku ni adalah merupakan edisi ke-7 oleh Robert Rickael pada tahun 2016. Okey, buku ni memang sesuai lah untuk dijadikan panduan kepada semua guru, termasuklah guru-guru di aliran tipikal dan juga semua ibu bapa. Buku ini secara terperinci telah menerangkan tentang perkembangan kanak-kanak dari segi teori dan hasil-hasil kajian sebelum ini. Perkembangan kanak-kanak yang telah diterangkan dalam buku ini daripada aspek tumbuh sarai dan kesihatan kanak-kanak itu sendiri. Selain itu, perkembangan motor, penyelesaian masalah, memori, kemahiran akademik, intelligence, perbezaan kognitif individu, komunikasi dan bahasa, emosi, pemahaman terhadap diri sendiri dan orang lain, dan perkembangan dari segi gender pun turut disertakan sekali dalam buku ini. Okey, itu saja saya punya sinopsis buku pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Tajuk buku saya pada malam ini ialah Tips Hafazan Al-Quran. Okay, Tips Hafazan Al-Quran ni edisi yang telah dikemas kini, ditulis oleh Yang Berbahagia Sahibus Samaha Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Buku ni mengandungi 139 muka surat, diterbitkan oleh Percetakan Masbah, dan buku ni sebenarnya ada 5 cetakan. Yang cetakan edisi kemas kini ni daripada tahun 2013 dikemas kini sampailah ke tahun 2017 yang terbaru. Okey, jadi dalam buku ni diterangkan mengenai teknik menghafaz Al-Quran. Ada banyak teknik yang kita boleh guna pakai untuk kita menghafaz Al-Quran, terutama pada penghafaz. Ibu bapa juga boleh gunalah maknanya teknik-teknik yang ada dalam buku ni untuk mengajar anak-anak hafaz Al-Quran. Okey, dalam buku ni juga ada diterangkan, diceritakan macam mana tokoh-tokoh hebat dia menghafaz Al-Quran dan cara dia mengulangi dan mengingatinya. Dalam buku ni dia ada 13 bab, iaitu daripada bab yang pertama iaitu bab fadilat menghafal Al-Quran sehinggalah bab ke-15 doa khatam Al-Quran dan hukumnya. Itulah antara bab-babnya daripada bab 1 sampai dah ke-15. Dia banyaklah diceritakan. Antara cara untuk menghafaz Al-Quran yang menariklah yang saya boleh kongsi kat sini dalam buku ni ialah okey, yang pertama dia kata ulang ayat pertama dulu. Sekurang-kurangnya 20 kali. Kemudian nombor 2, kita ulang pula ayat yang kedua 20 kali juga. Sampailah ayat yang ke-8.
Maknanya ayat pertama 20 kali, ayat yang kedua 20 kali, ayat ketiga 20 kali, sampailah ayat ke-8 tu 20 kali. Kita ulang. Lepas tu dia kata, lepas kita siap hafal tu, kita ulang pula ayat yang kelima, 6, 7, 8 sebanyak 20 kali. Kalau baca memang menarik. Lepas tu dia kata, kenapa dia kata sampai 8 ayat je? Sebab kadang-kadang kita manusia ni, otak kita ni macam tak boleh nak terima banyak sangat kan, nak hafal banyak-banyak. Jadi paling maksimumnya kita boleh hafal dalam 8 ayat dululah. Lepas dia ingat tu barulah kita boleh proceed ke ayat seterusnya. Jadi dalam buku ni juga yang menariknya bab yang ke-15. Apa hukumnya baca doa khatam Quran tu? Okey, ada 3 pendapat. Yang pertama daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz, mantan mufti besar Saudi, telah menjadi kebiasaan para salafus soleh yang khatam Quran, ia baca doa pada solat di bulan Ramadan. Dia kata tidak ada sebarang pengingkaran. Lepas tu pendapat yang kedua, Syekh Muhammad Utsaimin, anggota Majlis Kibar Ulama Arab Saudi, dia kata tiada dalam sunnah doa yang khusus lepas khatam Quran. Okey, jadi pendapat yang ketiga daripada Syekh Bakar Abu Zaid, pengurusi Majma' Fiqh Islami, tiada doa khatam Quran khusus daripada Nabi SAW. Jadi bagi pendapat penulis ni sendiri, dia kata amat baik selepas kita baca Quran tu, kita bacalah doa, kita berdoa, dia kata baca doa khatam Quran. Sebab dia kata umat Islam sekarang ni sangat banyak ujian. Jadi dia kata kita ni maknanya sebagai hamba, moleklah kita berdoa. Okey, terima kasih. Okey, buku yang saya baca adalah psikologi kanak-kanak. Buku ni saya beli, mula-mula saya kena ngajar je 1. Baca buku ni sebab tak tahu kan nak urus budak-budak je 1. Jadi buku ni penulis dia Muhammad Syahrani Ahmad, keluaran PTS Professional. Jadi bagusnya buku ni lah ke saya lah. Dia ngajar kita gana nak urus budak, psikologi tu. Lepas tu dia dari segi kognitif budak, sosial, perkembangan dia, psikomotor dia, dia ada dalam ni. Kadang saya pun kalau tak tahu benda pun saya baca mula teliti mula. Tengok perangai anak murid tu, tak reti nak buat gana kot, belek mula baca, mikir nak buat gana anak murid ni. Jadi saya rasa buku ni sesuai lah untuk cikgu pra ke, cikgu je 1 ke, bawah ni sesuai lah. Kok siapa ada anak-anak kecil pun boleh ni, sesuai sangat ni. Jadi saya rasa tu je lah. Jadi hok mana rasa nak tahu lebih tu boleh pinjam. Okey dah deh. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum. Okey, buku saya baca Tarbiyah Sentap. Okey, dari Adenin Roslan. Okey, buku ni 212 muka surat. Okey, buku ni cetakan yang kedua. Ia lebih kepada macam kepada orang yang macam nak bertaubat tapi dia tak merasa diri dia tu buat dosa. Okey, lepas tu untuk orang yang merasakan dirinya tidak pernah bertaubat, mungkin dia lupa. Okey, untuk orang yang merasakan taubat ni dibuat main-main lah, sedangkan kita ada rukun taubat kan. Saya petik daripada kata-kata dari penulis lah. Dia tulis pintu taubat tidak akan terbuka hanya dengan sekali ketuk, tetapi ianya akan terbuka setelah kita ketuk berkali-kali dan ketika itu kita akan menangis kenikmatan kerana akhirnya kita telah bebas dari penjara dosa dan berlari menuju cinta Allah. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Saya nak buat resensi buku bertajuk Tu Bukan Malaikat. Rasanya lebih kurang dengan yang ikut dia punya penerbit dia.
Kalau ikut sini terbitan dia koleksi Tarbiyah Sentap. Okey, author dia ataupun penulis dia nama dia Syukri Azizan, muda lagi orangnya, 29 tahun. Tengok pada muka penulis ni pun memang nampak macam muda lagi lah. Tapi dia punya effort tulis buku ni rasa memang bagus lah. Ni dia ada 9 benda yang difokus dalam buku ni. Secara laju lah. Okay, yang pertama dia kata untuk siapa buku ni ditulis. Yang pertama, mereka yang rasa bahawa hidup ni suka dan sentiasa gurau, sedangkan manusia ini ada kesulitan tujuan hidup. Kedua, untuk mereka yang merasakan bahawa ujian dari Allah ni menyusahkan. Nanti sekarang ni kita diuji dengan ujian COVID-19 kan. So maksudnya sekarang ni COVID-19 ni Allah dah tahu dah kita hamba ni memang mampu nak menghadapinya. That's why diuji kita dengan COVID-19. Tujuan buku ni ditulis untuk mereka yang ragu-ragu tentang takdir, pilihan, ketetapan maut, jodoh dan rezeki, sedangkan Allah dah beri pilihan dalam masa yang sama menetapkan takdir. Saya sekarang saya rasa macam kita dekat dengan soal ujian sebab kan kita PKP sekarang ni pun atas dasar ujian Allah yang ditimpa dengan COVID-19 kan. Saya petik muka surat 41 ni disebut sini peringkat ujian ada 3 bahagian. Allah uji sebab nak naikkan darjat kita. Okey. Yang kedua Allah uji sebab nak ampunkan dosa-dosa kita. Yang ketiga Allah uji sebab nak hukum dan sayang kita. So kita kena yakin 3 ni sebab apa Allah uji kita sekarang ni. Tujuan diuji tu bukan sebab 3 ni je, tapi penulis ni dia nak fokus pada 3 ni sahaja. Tapi dia kata apabila Allah uji ada 2 pilihan yang kita ada, iaitu sabar dan redha. Tajuk buku Dahsyatnya Doa Ibu. Tak tahu ni. Okey, Dahsyatnya Doa Ibu ada semuanya 10 bab. Antaranya bab pertama doa ibu memberi faedah, doa memberi faedah. Bab kedua menyingkap dahsyatnya doa. Bab tiga menyingkap dahsyatnya doa ibu. Bab 4 buktinya dahsyatnya doa ibu. Bab 5 manfaat dan kelebihan doa ibu. Bab 6 berbakti dan mendoakan ibu. Bab 7 berbakti dan berdoa selepas ibu tiada. Bab 8 derhaka kepada ibu. Bab 9 akibat buruk mendahaka kepada ibu. Dan bab 10 menjadi ibu teladan. Karakter unggul, ibu yang berjaya selalu menambah ilmu, selalu teladan, ikhlas hatinya, isteri yang baik, hidup masyarakat, bersifat penyabar, selalu realistik dan bersifat lemah lembut. Itu saja. Terima kasih. Andai-andai alam keburukan. Bacalah pandai-pandai buku-buku berbagai ilmu. Santang lemak manis, santang kelapa muda. Jangan anak menangis, kalau anak suruh membaca. Dalam wawasan, mari kawan, kita membaca. Guru-guru SK Getang menyampaikan lisensi masing-masing. Terdapat banyak info dan pelbagai maklumat mengenai program ini. Teruskan amalan membaca kerana membaca itu jambatan ilmu. Saya melaporkan untuk GTV, Gerbang Informasi Anda.